Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tujuan video ni adalah untuk menunjukkan tata cara pengemaskinan maklumat My Portfolio dalam sistem Hermes. Okey. Perkara pertama, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke halaman web Hermes melalui carian Google. Klik dekat Hermes login page dan paparan yang tuan-tuan puan-puan akan lihat adalah seperti inilah. Okey, untuk ID pengguna dan juga kata laluan, untuk kali pertama log masuk, tuan-tuan puan-puan boleh menggunakan nombor IC tanpa dash. Laluan pun nombor IC juga. Sekiranya bila tuan-tuan puan-puan hantar dan tak boleh masuk, tuan-tuan puan-puan boleh setting semula kata laluan dengan klik di lupa kata laluan. Okey. Dan setting tu akan melalui email rasmi lah. Okay, sekarang saya tekan hantar. Okay. Ini adalah halaman utama untuk sistem Hermes. Okay, terdapat dua perkara yang kita kena kemaskini, iaitu deskripsi tugas dan juga My Portfolio. Okay, tuan-tuan puan boleh pergi dekat data perjawatan ni. Ada dua menu kat sini, deskripsi tugas dan My Portfolio. Okay, perkara pertama yang kita kena kemaskini adalah deskripsi tugas. Okay. Tuan-tuan dan puan pergi ke fungsi, klik dekat selenggara komponen deskripsi tugas. Okay, dekat sini tuan-tuan dan puan akan lihat ada gambar dan juga nama. Okay, klik dekat nama. Okay, akan keluar paparan semua komponen-komponen yang terdapat dalam JD. Okay, tuan-tuan dan puan kena sediakan soft copy dalam template Word, JD dan juga My Portfolio untuk memudahkan kita copy daripada Word tu ke dalam sistem. Okay. Komponen pertama dalam JD adalah maklumat umum. Okay, tuan-tuan puan klik dekat maklumat umum. Okay, dua perkara yang kita perlu kemaskini dalam tab maklumat umum iaitu ringkasan gelaran jawatan sebenar dan grade JD. Okay, untuk ringkasan gelaran jawatan sebenar, untuk jawatan sebagai contoh jawatan pegawai takbir grade N48 ni, kita dalam UiTM kita guna nomenclature sebagai timbalan pendaftar. So ringkasan gelaran jawatan ni adalah TP. Kalau untuk perolehan pendaftar guna PP, pegawai eksekutif guna PE dan kerani guna K dan seterusnya macam itulah. Okey. Yang kedua adalah grade JD. Okey, terdapat dua grade di sini. Satu adalah grade jawatan, merupakan grade warrant, dan grade JD adalah grade sandangan yang terkini lah, grade sandangan tuan-tuan dan puan-puan. So pilih dekat N48 sebagai contoh. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan perlu kecilkan skrin ni untuk melihat button simpan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan Ctrl minus ataupun Ctrl scroll di mouse. Okey. Klik simpan dan klik OK. Berjaya disimpan, klik OK. Seterusnya tuan-tuan dan puan akan pergi ke tab tujuan perwujudan jawatan. Tuan-tuan dan puan klik tambah. Akan keluar tiga perkara yang perlu dikemaskini, iaitu kata kerja, objek dan hasil. Okey, tuan-tuan dan puan pergi dekat template Word. Okey. Dekat sini tuan-tuan dan puan boleh lihat ada tab tujuan perwujudan jawatan. Okay, tuan-tuan dan puan copy ayat semua ni. Pergi ke sistem Hermes. Paste dekat objek.
Untuk kata kerja, tuan-tuan dan puan pilih merancang seperti yang contoh ni. Sekiranya ada lebih daripada satu kata kerja, tuan-tuan dan puan tinggalkan dekat objek. Cari ayat hasil dalam ayat contoh ini. Tuan-tuan dan puan cut dan paste dekat hasil. Okey. Setelah selesai, tuan-tuan dan puan tekan simpan. Klik OK. Klik OK lagi sekali. Dan ayat tadi digabungkan menjadi satu ayat. Okay. Selesai tab tujuan perusahaan jabatan, tuan-tuan dan puan boleh teruskan ke tab accountability. Okay. Tuan-tuan dan puan tekan tambah. Sama juga, ada 3 perkara yang perlu dikemas kini, iaitu kata kerja, objek dan juga hasil. Pergi dekat Word. Pilih accountability yang pertama. Paste dekat objek dan pecahkan kepada 3 perkara. Kalau ikut ayat contoh ni adalah merancang. So pilih merancang. Sekiranya tiada perkataan yang tepat, boleh pilih yang sama dengan perkataan tu. So buang perkataan merancang dekat objek ni. Ambil ayat hasil, cut, paste dekat hasil. Kita simpan. Okey, berjaya disimpan. Setelah simpan maklumat accountability, akan keluar tab tugas utama. Okay, pergi balik dekat Word tadi tu. Okay, tuan-tuan dan puan copy satu per satu. Di sini di bawah accountability 1 ada 2 tugas utama. So copy ayat yang pertama. Pergi dekat Hermes, paste dekat tugas utama. Buang perkataan nombor 1 ni. Dan tekan tambah. Pergi ke ayat yang kedua. Paste dekat sini. Buang nombor 2. Dan tekan simpan. Okay. Selesai satu untuk accountability 1 dan tugas utama yang di bawah accountability 1. Untuk accountability yang kedua, tuan-tuan dan puan tekan tambah. Pergi dekat accountability yang kedua dekat Microsoft Word. Pilih perkataan kata kerja. Buang perkataan yang kita dah pilih kat atas tadi. Cari perkataan hasil. Sekiranya tiada, tuan-tuan dan puan kena tambahlah dekat ayat hasil ni. Dan simpan. Dan tekan OK. Untuk tugas utama, pergi dekat Word. Di sini ada 2 tugas utama, so copy satu-satu. Sekiranya ada lagi, tekan tambah. So kalau dah tak ada, mana 2 saja, tekan simpan. Tekan OK. Dan berjaya disimpan, tekan OK. Dan begitulah step seterusnya. Sekiranya ada lebih daripada 1-2 accountability, copy sampai habis lah.
Okey, untuk tab seterusnya adalah dimensi. Untuk tab dimensi ni, tuan-tuan dan puan tekan tambah. Di sini dah disediakan pilihan untuk dimensi. Tuan-tuan dan puan refer balik dekat Word. Sekiranya ada pilihan, ada di dalam pilihan, tuan-tuan dan puan boleh pilih lah. Sekiranya tak ada, tuan-tuan dan puan boleh pilih lain-lain. Contoh macam ni, staff sedia ada seluruh sistem UiTM. So di sini, kalau tiada kat dalam pilihan, boleh pilih lain-lain. Copy ayat ni dan paste di bawah lain-lain ni dan masukkan bilangan dekat skop. Untuk yang dimensi kedua dan seterusnya, boleh tekan tambah dan copy daripada Word tadi lah. Bila dah selesai, boleh tekan simpan. Okey, so selesai tab dimensi, tuan-tuan dan puan boleh pergi ke tab seterusnya iaitu kelayakan akademik. Tuan-tuan dan puan tekan kemas kini. Untuk kelayakan akademik, tuan-tuan dan puan kena pilih kelayakan yang minimum untuk masuk ke jawatan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sebagai contoh, kalau untuk pelulung pendaftar, tuan-tuan dan puan kena masukkan ijazah sarjana muda dengan kepujian. Untuk pegawai eksekutif, masukkan diploma. Untuk kerani, masukkan SPM dan setara. Tuan-tuan dan puan tekan simpan dan tekan OK. Berjaya disimpan, OK. Seterusnya, tuan-tuan dan puan boleh pergi ke tab kompetensi. Tekan kemas kini. Tuan-tuan dan puan refer balik dekat Word. Tengok dekat tab kompetensi ni. So di sini terdapat dua kompetensi iaitu pengetahuan dan kemahiran. So tuan-tuan dan puan copy yang pengetahuan ni. Paste dekat sini. Dan tekan simpan. Untuk tambah, boleh tekan kemas kini. Tekan tambah. Boleh masukkan lagi satu kompetensi iaitu yang kemahiran tu. Copy. Paste dan tekan tambah. Tambahkan lagi satu kompetensi iaitu mempunyai nilai ESI dan IDA. Dan simpan, tekan OK dan OK. Selesai dekat kompetensi, tuan-tuan dan puan boleh teruskan ke tab seterusnya iaitu tab pengalaman. Tekan kemas kini. Okey, untuk pengalaman, tuan-tuan perlu masukkan bidang tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, sumber manusia. Dan untuk tempoh, masukkan 1 tahun. Sebab kita kira minimum pengalaman adalah 1 tahun. Untuk grade lantikan. Kalau untuk grade naik pangkat,
Sebagai contoh, N22. Dekat sini, pengalaman, masukkan bidang apa, sumber manusia, dan tulis D grade N19. Maknanya mempunyai sekurang-kurangnya 1 tahun pengalaman dalam D grade N19 dalam bidang sumber manusia untuk ke grade N22. Okay. Kalau untuk grade N41, dekat tempoh ni masukkan 6 tahun. Sebab 41 ke 44 adalah fleksi 6 tahun. Untuk grade selain daripada grade N41, masukkan 1 tahun. Sebab kita mengambil kira tempoh pengalaman yang paling minimum iaitu 1 hingga 3 tahun. Tapi untuk sistem Hermes ni kita kena masukkan satu nombor sahaja, so kita ambil yang paling minimum lah, iaitu 1 tahun. Nanti ayat pengalaman ni dia akan default ayat dia mempunyai pengalaman dalam bidang apa. So ayat mempunyai pengalaman dalam bidang tu memang dah default kan. Sebab tu kita masukkan nama bidang sahaja kat sini. Tekan simpan, tekan OK dan tekan OK untuk berjaya disimpan. Okey, setelah selesai kemaskini semua komponen, untuk grade 41 dan ke atas iaitu grade fleksi, ada step untuk buat salin untuk komponen accountability dan juga komponen dimensi. Sekiranya tuan-tuan dan puan tak buat step ni, tuan-tuan puan akan tak boleh nak hantar lah jadi ni untuk pengesahan. Okay, step dia adalah seperti ini. Untuk pilih dekat tab accountability, tuan-tuan pilih grade fleksi yang seterusnya, iaitu kalau contoh macam ni, penyandang adalah grade 48. So pilih grade N52 ni, akan keluar menu salin accountability. Klik dekat salin accountability. Okay. Pilih grade N48 ni, tekan salin, tekan OK dan tekan OK. Tekan simpan. Tekan OK dan tekan OK. OK. Sama juga step dia, pergi dekat tab dimensi. Okay, pilih grade N52. Klik dekat salin dimensi dan pilih grade N48. Tekan salin, tekan OK dan tekan simpan. Tekan OK dan berjaya disimpan. Okey, setelah selesai step ni, barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh ke tab pengesahan untuk tujuan penghantaran JD lah. Okay, setelah tuan-tuan dan puan-puan selesai mengemaskini semua komponen-komponen yang terdapat dalam JD, tuan-tuan puan-puan boleh pergi ke tab pengesahan. Di sini terdapat menu untuk draft JD, bermakna tuan-tuan puan boleh semak lah semua maklumat yang tuan-tuan puan dah masukkan dalam komponen-komponen JD tadi. Okay, tuan-tuan puan pilih grade tuan-tuan puan, tekan papar. Di sini akan keluar template JD. Ini adalah page yang pertama. Untuk page yang kedua, tuan-tuan puan boleh klik kat sini. Okay. Setelah selesai membuat semakan, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi balik ke tab pengesahan. Okay, di sini terdapat dua menu, iaitu menu pegawai pengesah dan juga pegawai pelulus. Tuan-tuan dan puan-puan perlu setting mengikut LMPT, iaitu pegawai pengesah adalah PPP, pegawai pemilihan pertama. Pegawai pelulus adalah PPK, pegawai pemilihan kedua. Okay, cara untuk setting adalah klik dekat tiada pengesah. Okay, tuan-tuan dan puan pergi dekat unit organisasi, klik tambah untuk carian PTJ tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, saya pilih pejabat pendaftar. Akan keluar senarai nama staf di bawah pejabat pendaftar.
dan klik dekat nama pegawai PPP untuk pegawai pengesah. Begitu juga untuk setting pegawai pelulus, klik dekat tanda pelulus, pilih dekat unit organisasi, klik tambah, cari jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, klik kat nama pegawai. Okay. Setelah setting pegawai pengesah dan pegawai pelulus, tuan-tuan dan puan boleh klik hantarlah untuk hantar JD ni kepada pegawai pengesah dan juga pegawai pelulus. Okey, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan perlu mengemaskini semula JD dekat pegawai pengesah tadi tu, boleh hantar balik kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk kemaskini semula. Sama juga dengan pegawai pelulus, boleh hantar kembali kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk buat pengemaskinan semula. Tetapi sekiranya dah diluluskan, tiada lagi pengemaskinan yang boleh dilakukan. Okey. Okay, video ini akan menunjukkan peranan pengesah dan juga pelulus. Okey, untuk pengesah akan dapat akses sebagai pengesah dan pelulus akan dapat akses sebagai pelulus. Tapi sekiranya pengesah dan pelulus adalah orang sama, maka akan dapat kedua-dua akses lah. Okey, untuk pengesah dan pelulus boleh pergi kepada fungsi. Okey, pergi kepada menu jadi pegawai untuk pengesahan ataupun jadi pegawai untuk kelulusan. Sekiranya orang yang sama akan dapat dua-dua menu ni lah. Tapi kalau orang yang berbeza, untuk pengesahan dia akan dapat menu pengesahan dan untuk kelulusan akan dapat menu kelulusan. Okay, klik dekat jadi pegawai untuk pengesahan. Okay, akan nampak nama staf yang telah pun hantar JD. Klik dekat nama. Okay, tuan-tuan dan puan akan dapat lihat paparan seperti inilah. Okay, untuk tuan-tuan dan puan dapat semakan, tuan-tuan dan puan klik dekat papar pengesahan secara keseluruhan untuk melihat keseluruhan JD tersebut. Okay, tuan-tuan dan puan boleh buat semakan. Okay, sekiranya ada pengemaskinian yang perlu dilakukan oleh staf, contoh dekat tujuan pengunduran jawatan. Okay, so tuan-tuan dan puan klik dekat tidak disahkan dan perlu pindaan. Sekiranya yang lain semua okey, tuan-tuan dan puan klik disahkanlah. Tuan-tuan keluar begini. So dekat sini akan automatik untuk tab tujuan pengunduran jawatan akan ada klik tidak disahkan ni. So bila ada salah satu tab yang ada klik tidak disahkan ni, untuk tab status ni dia akan automatik follow yang atas lah. Sekiranya semua disahkan, dia akan automatik disahkan kat sini. So sebagai contoh, kalau ada satu tab yang perlu pengemaskinan, tuan-tuan dan puan tekan tidak disahkan ni, tulis kat catatan perlu membuat pengemaskinan semula di tujuan pengunduran jawatan. And then tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan hantar. Bila tekan hantar ni, dia akan patah balik kepada staf yang kena buat pengemaskinan semua tu. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena pastikanlah yang maklumatnya adalah tepat. Sebab kalau dah diluluskan, staf tak boleh buat pengemaskinan lagi dah. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita akan mengemaskini My Portfolio ke dalam sistem Hermes. Peranan yang pertama adalah admin PTJ yang akan bertindak selaku moderator bagi kemasukan maklumat-maklumat umum seperti carta organisasi, carta fungsi, senarai borang, senarai peraturan dan senarai jawatan kuasa. Mula-mula, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik pada My Portfolio. Untuk peranan pentadbir ataupun moderator jabatan, tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada fungsi, pilih selenggara komponen My Portfolio. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan akan dapat melihat di paparan terdapat 5 komponen yang tuan-tuan dan puan-puan kena masukkan maklumat.
iaitu carta organisasi, carta fungsi, senarai undang-undang, senarai borang dan senarai jawatankuasa. Tuan-tuan dan puan-puan, pilih carta organisasi. Di sini tuan-tuan dan puan-puan kena muat naik carta organisasi umum, iaitu carta organisasi keseluruhan BITM. Pilih dokumen, pilih carta. Tuan-tuan dan puan-puan hanya boleh menggunakan format JPEG dan juga PNG. Okey. Dan tuan-tuan pun tekan muat naik dokumen. Tekan OK. Carta yang tuan-tuan puan muat naik ni akan ada di paparan My Portfolio setiap staf di bawah PTJ tuan-tuan dan puan masing-masing, iaitu di bawah kategori carta organisasi umum. Okey. Seterusnya, pergi ke tab carta fungsi. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihat paparan nama jabatan PTJ tuan-tuan dan puan-puan. Klik dekat nama jabatan, akan keluar kotak untuk isi maklumat senarai fungsi jabatan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh refer kepada carta fungsi jabatan masing-masing dan senaraikan semua fungsi jabatan keseluruhan di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Sekiranya terdapat banyak bahagian ataupun unit, tuan-tuan dan puan-puan boleh letak coding di depan supaya dapat memudahkan staf tuan-tuan dan puan-puan untuk memilih fungsi yang berkaitan dengan jabatan dan unit staf masing-masing lah. So, sebagai contoh, unit pentadbiran. Sekiranya staf itu di bawah unit pentadbiran, dia akan boleh pilih fungsi-fungsi yang di bawah unit pentadbiran dan seterusnya lah. Untuk tambah lagi senarai fungsi, tuan-tuan dan puan boleh klik dekat menu ni, tambah carta fungsi. Dia akan keluar lagi 3 kotak yang baru dan begitu seterusnya lah. Setelah masukkan semua senarai, tuan-tuan dan puan boleh tekan simpan. Okey. Tab seterusnya adalah senarai undang-undang. Tekan tambah. Dan tekan tambah lagi sekali, akan keluar kotak untuk tuan-tuan dan puan isi senarai undang-undang secara keseluruhan di bawah PTJ masing-masing. Okey. Konsep dia sama, tuan-tuan dan puan kena listkan lah. Sekiranya tuan-tuan dan puan ada soft copy, boleh copy dan paste kat sini lah. Setelah masukkan semua senarai undang, untuk tambahan boleh tekan tambah di sini. Akan keluar kotak yang baru. Okay. Untuk hapus, tuan-tuan dan puan kena simpan dahulu. Lepas tu tuan-tuan masuk balik ke sini dan pilih mana menu yang nak hapuskan, boleh tekan hapus kat sini. Okey. Setelah selesai tuan-tuan dan puan senaraikan, tuan-tuan dan puan tekan simpan, tekan OK dan tekan OK. Untuk tambah lagi senarai undang, tuan-tuan dan puan boleh klik tambah. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan pergi dekat tab yang senarai borang. Konsep sama juga, tuan-tuan dan puan tekan tambah. Tekan tambah lagi sekali. Okey, tuan-tuan dan puan masukkan senarai borang yang berkaitan dengan proses kerja di jabatan tuan-tuan dan puan. Masukkan kod sekiranya ada dan tekan simpan. Seterusnya, senarai jawatankuasa. Tekan tambah lagi sekali. Masukkan senarai jawatankuasa setiap staf yang di bawah jabatan tuan-tuan dan puan yang terlibat dengan jawatankuasa seperti yang disenaraikan dalam My Portfolio masing-masing. Jawatankuasa ni mestilah lantikan yang melebihi tempoh setahun. Tuan-tuan dan puan tekan tambah
sekiranya untuk menambah lagi senarai jawatankuasa, dan tekan simpan. Maka selesailah peranan dan tindakan admin ataupun moderator PTJ. Seterusnya adalah tindakan semua staf di PTJ tuan-tuan dan puan-puan untuk memasukkan maklumat ke dalam My Portfolio Hermes masing-masing. Okay, untuk kemaskini maklumat My Portfolio, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke halaman utama, pergi kat data perjawatan, pilih menu My Portfolio. Tuan-tuan dan puan-puan pergi dekat fungsi, klik dekat pemilik kompetensi. Seterusnya akan tuan-tuan dan puan akan dapat paparan seperti ini. Tekan menu tambah ni bawah ni dan tekan OK. My Portfolio baru berjaya dicipta. Tekan OK. Di sini tuan-tuan dan puan akan dapat lihat ada dua menu utama, iaitu maklumat umum dan juga maklumat khusus. Saya akan terangkan untuk maklumat umum terlebih dahulu. Di bawah maklumat umum ada maklumat bahagian, di mana terdapat maklumat di mana PTJ tuan-tuan dan puan-puan. Yang keduanya adalah maklumat pegawai. Yang ketiga adalah maklumat pengesah dan pelulus. Di sini tuan-tuan dan puan-puan perlu set untuk pengesah dan juga pelulus. Pengesah adalah PPP, pegawai penilai pertama, dan pelulus adalah pegawai penilai kedua, PPK. Klik dekat tiada pengesah. Tuan-tuan dan puan-puan klik dekat tambah untuk carian PTJ. Sebagai contoh, saya pilih pejabat pendaftar dan akan keluar senarai nama staf yang di bawah pendaftar. Pilih pegawai tersebut, klik di bulat ini dan akan keluar nama di sini. Sama juga untuk pelulus, klik dekat tiada pelulus, pilih dekat carian ni, tekan tambah yang kecil di hujung ni, cari jawatan tuan-tuan dan puan-puan dan pilih nama pegawai. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan tekan simpan. Tab yang seterusnya adalah jadual pengemaskinian. Jadual pengemaskinian ini tuan-tuan boleh lihat status pengemaskinian mengikut komponen-komponen yang terdapat dalam My Portfolio. Dan akhir sekali adalah maklumat JD. Maklumat JD ini akan dipaparkan di sini setelah kita memaskini maklumat JD di dalam menu diskusi tugas. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan perlu selesaikan dahulu untuk kemaskini maklumat dalam diskusi tugas. Barulah tuan-tuan dan puan-puan boleh hantar My Portfolio ini. Seterusnya adalah menu maklumat khusus. Untuk menu maklumat khusus ni, dia ada senarai komponen-komponen yang terdapat dalam My Portfolio. Sama seperti yang template My Portfolio dalam Word tu lah. So tuan-tuan dan puan kena refer jugalah dekat Microsoft Word ni, yang template Word ni. Yang tab yang pertama adalah carta organisasi. Di sini untuk ada tugas pentadbir, iaitu untuk memasukkan carta organisasi, carta fungsi, senarai undang-undang, senarai borang dan juga senarai jawatankuasa. Semua menu ini pentadbir akan masukkan semua senarai di bawah PTJ tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan akan pilih yang mana yang berkaitan dengan jawatan dan fungsi tugas masing-masing lah. Untuk carta organisasi, pentadbir akan masukkan carta organisasi umum, iaitu carta organisasi UiTM, keseluruhan UiTM. So di sini tugas tuan-tuan dan puan-puan adalah tuan-tuan dan puan-puan kena muat naik carta organisasi khusus, iaitu yang menunjukkan kedudukan jawatan tuan-tuan dan puan-puan dalam carta jabatan masing-masing. So saya tunjukkan cara-cara untuk kita muat naik dokumen carta tersebut. Yang pertamanya, kita pilih dokumen.
pilih file JPEG ataupun PNG sahaja dan tekan open. Tulis dekat sini carta khusus dan muat naik dokumen. Okey. So dekat sini akan ada 2 paparan, iaitu carta organisasi umum yang dimasukkan oleh pentadbir dan carta organisasi khusus yang dimasukkan oleh tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey. Seterusnya adalah tab carta fungsi. Okey. Untuk carta fungsi ni, apabila pentadbir dah masukkan senarai fungsi jabatan masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan tekan tambah, akan keluar senarai yang dimasukkan oleh pentadbir, iaitu senarai fungsi jabatan secara keseluruhan. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan kena pilih lah yang mana yang berkaitan dengan unit ataupun jabatan tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, sebagai contoh, untuk buat pilihan, tuan-tuan tik dekat kotak yang tanda jika berkenaan. Pastikan senarai ini adalah senarai fungsi di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. Sekiranya dekat paparan tuan-tuan dan puan-puan ada senarai fungsi jabatan yang lain, tuan-tuan dan puan-puan kena hubungi pihak teknikal Hermes di bahagian pembangunan organisasi untuk pihak kami melihat semula lah kemungkinan ada masalah teknikal. Okey, setelah tuan-tuan dan puan-puan pilih mana yang berkaitan, tekan simpan. Okey. Akan keluar paparan seperti ini. So yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan dah pilih, dia akan automatik naik ke atas dan akan highlight warna kuning. Okey. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan pergi ke tab senarai undang-undang. Tuan-tuan dan puan-puan tekan tambah. Akan keluar senarai yang telah pun dimasukkan oleh pentadbir secara keseluruhan di jabatan tuan-tuan dan puan-puan. So sama juga, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu pilih senarai undang-undang yang berkaitan dengan skop tugas atau fungsi jawatan masing-masing. So sebagai contoh, ni saya buat pilihan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh klik dekat kotak sila pilih ni dan tekan simpan. Setelah tuan-tuan dan puan-puan tekan simpan, dia akan keluarkan senarai yang tuan-tuan dan puan-puan dah pilih daripada senarai keseluruhan tadi. Okey, untuk pilihan undang-undang ni, pastikan tuan-tuan dan puan-puan bila tekan tambah, dia akan keluar untuk pilihan undang-undang. Dia akan ada beberapa page. Okey. Jika tuan-tuan dan puan-puan buat pilihan berdasarkan page ni, pastikan setiap pilihan di setiap page ni tuan-tuan dan puan-puan tekan simpan. Okey, sebagai contoh, sekiranya tuan-tuan dah pilih dekat page 1 ni, tapi tuan-tuan dan puan tak tekan simpan, tuan-tuan dan puan terus pergi ke page 2 untuk cairan seterusnya, dan tuan-tuan dan puan pilih pula yang lain. Juga sama juga, pergi ke page 3, pilih yang lain. Pilihan yang di page 1 dan page 2 tadi tu hilang. Okey. So maknanya apabila tuan-tuan dan puan buat pilihan setiap page ni, contoh kalau page 1 ni dah ada yang pilih, tekan simpan. Lepas tu tuan-tuan dan puan tekan tambah, pergi ke page seterusnya, cari mana yang berkaitan dan tekan simpan lagi sekali. Begitu juga untuk page-page yang seterusnya lah. Okey, untuk
tab aktiviti bagi fungsi, tuan-tuan dan puan-puan boleh refer kepada My Portfolio tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai contoh, inilah aktiviti 1. Tuan-tuan dan puan copy, pergi ke sistem Hermes kembali. Okay, paste dekat sini dan tekan simpan. Okay, akan ada paparan proses kerja. Klik dekat proses kerja. Okay, so format dia sama macam format dalam template Word. So tuan-tuan puan-puan copy satu persatu mengikut tab masing-masing lah. Untuk proses kerja, ambil daripada template ni dan masukkan dekat sistem. Untuk pegawai lain yang ada hubungan atau boleh rujuk, sama juga, refer di sini, sekiranya tiada, tinggalkan kosong. Undang-undang ini, untuk tab undang-undang, peraturan dan punca kuasa, tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada berkaitan dengan proses kerja tersebut, boleh tekan sila pilih ini. Okay. Ia adalah berkaitan dengan pilihan dekat tab senarai undang-undang ni. Apa yang kita pilih dekat sini, dia akan appear dekat pilihan sini. Okey. Sekiranya ada, tuan-tuan puan-puan tekan klik kat sini dan tekan pilih. Sekiranya tiada, tinggalkan kosong. Okey. Begitulah juga untuk proses kerja yang seterusnya. Untuk kolom tanggungjawab ni, tuan-tuan puan-puan hanya perlukan masuk singkatan gelaran jawatan sahaja. Tak perlu masukkan nama penuh. Okey, saya buat contoh lagi satu. Okay, untuk tambah yang proses kerja seterusnya, tekan tambah proses kerja kat sini. So dia akan tambah lagi 3 kotak. Begitu juga seterusnya, tekan tambah untuk tambah lagi menu lah, untuk tambah lagi proses kerja. Okey, so proses kerja ni kita refer balik dekat yang portfolio kita tu. So boleh copy sampai habis lah. Okey, seterusnya saya akan tunjuk macam mana kita nak highlightkan kuning untuk proses kerja yang berkaitan dengan fungsi jawatan kita. Okay, sebagai contoh, proses kerja ni adalah melibatkan daripada ketua jabatan sehinggalah kepada peringkat seterusnya mungkin sampai ke pembantu operasi ataupun kerani filing. Okey. So sekiranya tugas kita ni sebagai contoh adalah tugas kita adalah terima arahan untuk ni, terima arahan ni. So macam nak highlight kuning, ketik dekat sini kotak ni, yang kolom tanda jika berkaitan ni, ketik dekat sini. So dia akan automatik jadi warna kuning. So dalam proses kerja ni, yang mananya highlight kuning ni adalah yang berkaitan dengan fungsi jawatan kita lah, yang berkaitan dengan kita. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan tekan simpan. Setelah itu akan ada paparan carta alir. Okay. Untuk carta alir ni, tuan-tuan dan puan-puan kena muat naik dokumen carta alir. Sama juga dalam format JPEG ataupun PNG sahaja. Okay. Klik dekat pilih dokumen. Okay, kalau tak ada dalam simpanan, tuan-tuan puan-puan boleh ambil dekat sini. Ambil dekat template Word tu yang menunjukkan carta alir proses.
Okey, tuan-tuan pergi kat snipping tool. Ni saya tunjuk contoh je lah. And then tuan-tuan save as. Namakan dia carta alir activity 1. So save. Seterusnya pergi dekat sistem Hermes tadi. Klik dekat pilih dokumen. Pergi kat tempat yang kita simpan tu. Carta alir ni, tekan open dan dia akan masuk kat sini lah. Okey. Seterusnya tekan simpan. Okey, setelah tekan simpan, dia akan keluar senarai semak. Okey, untuk senarai semak, dia adalah autocopy daripada senarai proses kerja yang kita masukkan tadi. Okey. Tekan simpan. Tekan OK. Untuk setiap aktiviti akan ada 3 komponen, iaitu proses kerja, carta alir dan senarai semak. Setelah selesai semua komponen ni, barulah kita boleh pergi tambah untuk aktiviti seterusnya. Okey, tekan keluar. Dan tuan-tuan puan-puan boleh tekan tambah untuk aktiviti yang seterusnya. So proses ini akan berulang sehinggalah mengikut aktiviti-aktiviti yang tuan-tuan puan-puan terlibat lah di unit ataupun di jabatan masing-masing. Okay, next kita pergi kepada tab yang seterusnya, iaitu senarai borang. Okay, senarai borang ni pun tuan-tuan puan tekan tambah. Dia akan keluar paparan senarai borang yang telah dimasukkan oleh pentadbir. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan buat pilihan yang mana yang berkaitan dengan jawatan tuan-tuan dan puan-puan ataupun yang berkaitan dengan proses kerja lah. Yang berkaitan dengan proses kerja yang ada dalam aktiviti bagi fungsi tadi. Okey. Caranya sama juga. Pilihan adalah by page. Maknanya kalau ada pilihan dekat page 1, tekan simpan. Dan tekan OK dan tekan OK lagi sekali. Tekan tambah untuk lihat page yang seterusnya. Jika ada yang berkaitan, tuan-tuan puan tekan. Dan tekan simpan. Tekan OK dan OK. Make sure tuan-tuan dan puan-puan simpan setiap pilihan berdasarkan page tu. Okay, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan pergi ke tab senarai jawatan kuasa. Sama juga, tuan-tuan dan puan tekan tambah. Akan keluar senarai yang telah dimasukkan oleh pentadbir, iaitu senarai keseluruhan yang ada terlibat dengan jawatan kuasa di PTJ masing-masing. So di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh pilih lah mana yang berkaitan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Dan kena pilih peranan yang telah disenaraikan di sini. Tekan simpan. So untuk page seterusnya tekan tambah, cari yang dekat page yang lain. Dan tekan simpan. Okey. Tab yang terakhir adalah tab perakuan. Okey, di sini akan disenaraikan setiap komponen yang kita telah masukkan maklumat tadi. Okey, untuk deskripsi tugas perlu ada kelulusan terlebih dahulu, barulah kita boleh hantar my portfolio ni. Sekiranya macam ni memerlukan pengesahan,
Maknanya kena selesaikan dekat peringkat JD dahulu sehinggalah dapat kelulusan, barulah kita boleh tekan tik kotak checkbox ni dan tekan hantar. Sekiranya tak selesai lagi yang JD, kalau ditekan hantar dia akan keluar nota di sini. Sila pastikan JD di modul data berjalan diluluskan terlebih dahulu. So kalau dah boleh hantar, selesailah untuk yang My Portfolio. Okey. Setelah tuan-tuan dan puan-puan klik hantar, My Portfolio tuan-tuan dan puan-puan akan diterima oleh pegawai pengesah dan juga pegawai pelulus untuk tindakan pengesahan dan juga kelulusan. Berikut adalah skrin untuk tuan-tuan dan puan-puan yang berperanan bagi pengesahan dan kelulusan My Portfolio dalam sistem Hermes. Okay. Mula-mula, tuan-tuan dan puan-puan boleh pergi ke halaman utama, klik pada My Portfolio. Seterusnya, klik pada fungsi dan klik pada pengesahan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat lihat senarai nama staf yang telah menghantar My Portfolio masing-masing untuk tindakan pengesahan tuan-tuan dan puan-puan. Okey, di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh membuat pengesahan secara pukal ataupun satu persatu. Okey, klik pada nama untuk membuat semakan. Okey, di sini tuan-tuan dan puan akan dapat lihat skrin My Portfolio untuk staf yang telah menghantar My Portfolio masing-masing lah. Okey, tuan-tuan dan puan klik pada maklumat khusus. Okey, tuan-tuan dan puan boleh membuat semakan berdasarkan komponen-komponen yang terdapat dalam My Portfolio, bermula dari carta organisasi sehinggalah ke senarai jawatankuasa. Okey, setelah membuat semakan, tuan-tuan dan puan pergi ke tab perakuan, scroll ke bawah. Di sini tuan-tuan dan puan akan dapat ada status, catatan dan nama pengesah. Okey, tuan-tuan dan puan boleh klik sama ada untuk disahkan atau tidak disahkan. Sekiranya ada pindaan yang perlukan oleh staf, tuan-tuan dan puan klik tidak disahkan dan hantar, dia akan patah balik kepada staf lah. Sekiranya semuanya dah disemak dan disahkan, tekan disahkan. Okey, klik pada catatan. Portfolio telah disemak dan dimajukan kepada untuk kelulusan. Dah selesai, tuan-tuan boleh klik pada hantar. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada menghadapi masalah teknikal ketika proses pengemaskinian maklumat JD dan My Portfolio dalam sistem Hermes, tuan-tuan dan puan-puan boleh menghubungi pihak kami di bahagian pembangunan organisasi pejabat pendaftar UiTM. Semoga video ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan proses pengemaskinian maklumat JD dan My Portfolio dalam sistem Hermes. Sekian, terima kasih.